Jawapannya jabatan mufti negeri Pahang. Jangan derhaka dengan jabatan mufti, ha. Ni waktu-waktu semayang ni jabatan mana yang buat? Bukan Pak Ik Terbelok, jabatan mufti. Sebab jabatan mufti ni dia ada kepakaran dalam bidang falak. Tuan-tuan pandai macam mana pun, tuan-tuan belum tentu ada kepakaran mengira kiraan waktu semayang, masuknya bulan baru Islam, ataupun melihat perubahan di alam. Sebab kita ada jawatan kuasa falak yang ada kepakaran-kepakaran. Boleh guna alat robot mujayyab dan macam-macam. Robot mujayyab ni sign quadrant untuk nak ikut, nak ukur penetapan waktu semayang dengan kiblat. Tuan-tuan ingat, waktu masuk waktu ni main teka-teka Google je ke? Mana boleh. Semua ada kiraan. Saya dulu tak kerti juga. Sebab saya dulu kerja di masjid. Kita kerja di masjid, jadual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Tuan Haji Abdul Rahman bin Abdullah, Pengurusi Masjid Nurul Iman, Kampung Gau Baru, Temerloh, para pegawai ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, dan seterusnya dapat kita saling bertatap muka membincangkan tajuk Fitnah Akhir Zaman, Cabaran dan Persiapan Umat Islam. Sebelum tu izinkan saya berpantun. Anak Cina memakai singlet pergi ke kedai. Kalaulah tidak, kena jalan berbelik-belik, tadi-tadi dah saya sampai. Jam parok sangat daripada Kuala Lumpur. Pukul 4 gelap, takkan juga maghrib di sini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tajuk Fitnah Akhir Zaman, Cabaran dan Persiapan Umat Islam ini bagi saya tajuk yang sangat bagus. Apatah lagi membicarakan tentang persoalan kiamat seperti disebutkan oleh pengurusi tadi. Sekarang ni minat masyarakat terhadap topik kiamat begitu bagus. Hingga kan sekarang dah ada satu gerakan yang dipanggil sebagai Gaza. Gaza ni bukan hal di Palestin ni, tidak. Gaza ni gerakan akhir zaman. Tapi sayangnya gerakan ini kerana tidak dibimbing elok-elok, sebab orang minat tapi tak ada yang membimbing, maka gerakan ini akhirnya telah disiasat oleh pihak berkuasa. Dia asal daripada Indonesia. Dia sedang buat persiapan untuk menghadapi akhir zaman. Tetapi persiapan yang dibuat itu berdasarkan mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Jadi mereka tengah siapkan tanah untuk beruzlah di Pakistan, nak mudahkan orang ramai berhijrah. Jadi gerakan ini dia menyampaikan mimpi-mimpi yang pernah dialami oleh Muhammad Qasim, yang menyatakan bahawa mimpinya itu ar-ru'yatu sadaqiyah. Selain itu dia juga mendakwa dia pernah mimpi berjumpa Allah, dia diamanahkan oleh Allah untuk berkongsi mimpinya dengan masyarakat. Dia pernah mimpi jumpa Dajjal beberapa kali, pernah nengok Ya'juj Ma'juj dan sebagainya lagi. Dan kita sedang mengekanglah pahaman ini daripada berkembang di negeri kita. Sebelum masalah kumpulan Gaza itu muncul, ada pula gerakan Sittah An-Nur. Sittah An-Nur dia ajar perjalanan mimpi yang terakhir, tapi ini juga telah berjaya dikekang. Artinya orang ramai dah minat nak cerita pasal kiamat ni, sebab tanda kiamat itu begitu banyak.
Bagi kita aliran ahli sunnah wal jamaah, kita tidak boleh memandang bab-bab akhirat ni dengan hujah akal. Kerana bab-bab akhir zaman ni, kalau dalam disiplin ilmu, dia panggil bab eskatologi. Eskatologi ni daripada bahasa Yunani. Eskatos tu maknanya yang terakhir. Jadi eskatologi ni bidang teologi. Dia bidang falsafah yang berkaitan kita bahas tentang peristiwa masa depan. Ataupun kita bahas tentang nasib akhir seluruh umat manusia yang kita orang Islam lebih mudah faham, cerita kiamat. Dan bagi kita orang Islam, kita kenal kiamat ini bukan menerusi mimpi, tapi menerusi hadis-hadis. Apa sebab? Kerana Nabi takkan tinggalkan kita sesak barat. Mesti dia tinggalkan panduan. Termasuk dalam bab akhirat. Banyak kitab-kitab karangan ulama yang sangat bermutu tinggi yang membahaskan tentang tanda kiamat. Banyak. Tak perlu harap pada orang mimpi pun tak perlu. Contohnya, ni satu contoh saja. Dr. Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Wabil. Yang ini seorang sarjana moden. Dia buat master's thesis dia tajuk Asyratus Sa'ah. Tajuk tanda-tanda kiamat. Dia bahaskan ada 57 hadis tentang kiamat kecil. Semua hadis bermutu tinggi dan sahih. Dia bahaskan 8 hadis tanda besar kiamat. Dia kupas 5 hadis tanda terakhir kiamat. Ini tulisan thesis master. Bukan assignment budak diploma semester 3 ni dah. Master thesis dia buat. Begitu juga Al-Hafiz Ibn Katsir kalau kita undur ke belakang. Juga menulis Al-Bidayah wan Nihayah fil Fitan wal Malahim. Semuanya ini menulis tentang persiapan kita nak menghadapi akhir zaman. Tidak perlu kepada mimpi-mimpi. Sekarang ni orang paling sibuk bab Imam Mahdi. Saya ingat masjid kita ni pun ada 2-3 orang macam gaya nak ngaku Imam Mahdi. Gaya tu ada nampak dah. Tokoh tu ada. Cuma dia tak mengaku je lagi. Saya dulu di masjid negeri, masa jadi imam, ada lebih kurang 6 orang kot jemaah mengaku Imam Mahdi ni. Dia tak tahu ngapa. Tengah duduk macam ni bangun. Saya lah Imam Mahdi. Kacau betul. Ada sekali semayang asar. Nonong dia ke depan nak jadi imam. Imam nak bertugas pun dia tolak. Kata ngapa awak nak jadi imam? Saya Imam Mahdi. Saya nak jadi imam. Dia nak jadi imam. Suruh jadi imam Jumaat tak berani pula. Nak jadi Imam Mahdi ke, nak bahas Imam Mahdi ke, semua itu ada dah diuraikan di dalam hadis-hadis. Kalau bab Imam Mahdi saja, ada satu ulama Syekh Abdul Alim bin Abdul Azim. Dia ni juga buat thesis master. Sarjana dia tajuk Al-Ahadis fil Mahdi fi Mizani Al-Jarah wa Ta'dil. Dia menilai integriti perawi hadis yang membawakan hadis-hadis berkaitan Imam Mahdi. Dia kaji satu-satu. Jumlah-jumlah hadis. Hadis marfu', hadis asar-asar ada berapa. Dia kumpul ada 336 riwayat. Lepas tu antaranya 32 hadis dan 11 asar. Dia bagikan pula. Ada yang sahih, ada yang hasan. Ada yang sebut secara jelas tentang Mahdi. Dia kumpul ada 9 hadis, ada 6 asar. Ada yang hadis hanya sebut sifat Imam Mahdi. Ada yang sebut tanda-tanda saja. Artinya, perkara-perkara berkaitan eskatologi ni, ulama' dah siapkan untuk kita. Tak perlu harap orang pelik-pelik yang bercerita tentang kiamat. Sebab itu saya ingin mengajak muslimin muslimat, hati-hatilah. Kalau menerima cerita-cerita, berita-berita tentang eskatologi. Eskatologi maknanya cerita tentang Imam Mahdi, Ya'juj Ma'juj, tentang Dajjal. Sebab ilmu tentang benda gaib tidak boleh berdasarkan analisa akal semata-mata. Tidak boleh guna teori konspirasi saja. Oh ini semua kita ni Dajjal nak datang sebab itulah vaksin ini. Apa dalil? Dalil mesti ada. Sebab hal gaib itu hanya ilmu Allah saja. Nabi ada huraikan dan dia ada had sempadan. Lebih daripada itu, kita tak boleh berlebihan. Sebab ini adalah perkara khabar yang memerlukan kepada wahyu dan juga dalil.
Apatah lagi perkara-perkara kiamat atau eskatologi ini akidah yang paling mustahak di dalam Islam. Dia tak boleh teka-teka. Dulu tuan-tuan Nabi SAW, dia nak memperjuangkan faham eskatologi ini susah. Orang-orang yang Nabi dakwahkan dulu, semua tolak fahaman kiamat ini. Sebab bagi orang kafir Quraisy dulu, mereka merasakan mustahil manusia ini boleh hidup balik, kemudian dijantumkan dan dibawa pula untuk dihisab hari kiamat. Itu dia tak boleh terima. Banyak ayat-ayat dalam Quran, contohnya ayat yang paling terkenal surah Yasin ayat 78. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Siapa yang boleh menghidupkan tulang belulang yang dah hancur luluh? Dia tanya kepada Nabi kita. Dia orang tak boleh terima. Sebab itu Allah Ta'ala sangat murka dengan orang yang tak percaya dengan kiamat ini. Bahkan untuk orang yang tak percaya kiamat, ada neraka khas untuk mereka. Bal kazzabu bis-sa'ah wa'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan mereka mendustakan kiamat. Dan kami sediakan untuk mereka neraka yang menyala-nyala untuk orang yang tak percaya kiamat. Surah Al-Furqan ayat yang ke-11. Sebab itu Alhamdulillah, kita lihat hari ini dah banyak agama-agama juga dah percaya pada hari kiamat. Yalah, logik pun, mana ada benda kekal atas dunia? Tak ada. Hatta kalau kita lepas ni sekarang beli roti sepupu, roti pun ada kiamat di bilik. Itu tara roti. Beleklah kita kat tengkuk roti tu, berapa ribu lah mampu roti ni sekarang. Sebab kita tahu dia ada expired date dia. Expired date itulah menunjukkan tiap sesuatu mesti ada had dia. Semua akan ada kiamat dia. Maka kita lihat sekarang penganut-penganut Abrahimik, maknanya Yahudi, Kristian, Islam apatah lagi lah. Semua dah percaya kuat pada kiamat dan juga tanda-tanda kiamat. Dan saya kira orang-orang Kristian lebih kuat persiapan kiamatnya berbanding orang Islam. Orang putih kalau kita tengok dalam National Geographic, dia ada satu dokumentari khas tentang kewujudan satu kelompok di barat namanya Doomsday Preppers. Kelompok yang memang buat persiapan untuk kiamat. Macam kita walaupun dah banyak video viral dapat marau lah tahun 2030 gini. Buat perigi, duduk lagi di rumah, buat bodoh je. Tak ada persiapan apa pun. Tak ada apa persiapan. Nanti kita akan ceritakan lepas ni kan lah. Orang kita memang jenis bangsa tak siap. Tak ada. Walaupun banyak dapat nasihat ke, video ke, Nabi pesan ke, akan berlaku kemarau banjir gini, dia buat bodoh je. Dia bukan bangsa siap. Orang putih tak. Dia buat persiapan. Tuan-tuan boleh cari dalam YouTube lah. Doomsday Preppers ni. Dia belajar ilmu survival, macam mana nak hidup api, macam mana kalau di hutan begini. Apa sebab? Kerana persiapan itu sangat mustahak. Bukan sekadar Kristian, Yahudi, tak sama juga orang India, orang agama Hindu itu tak payah cerita lah. Hindu lagi lah. Perkataan surga tu pun ambil pada dia. Swarga loka. Itu dalam Sanskrit dia panggil loga. Loga ni ada 7 loga, 7 kayangan. Dewa loga, Yama loga, Swarga loga, Brahma loga, Vaikunda loga, Siva loga, Para loga. Dia ada 7 surga juga. Bawah 7 loga ada Patala. Patala ni bumi bahagian bawah, neraka. 7 petala kalau bahasa Melayu panggil. Orang Cina pun walaupun nampak dia tak berapa semayang bang, bukanlah bang, tak berapa beragama sangat, tapi dia juga percaya dengan akhirat. Di Singapura kalau tuan-tuan berkunjung, ada dekat Pasir Panjang Singapura satu tempat kita boleh melawat namanya Haw Par Villa. Haw Par Villa ni orang Singapura panggil Ho Ban Ho. Dekat sana ada pameran khas kepercayaan orang Cina tentang kiamat. Kita jalan daripada pintu masuk sampai hujung. Dia buat macam-macam patung, The Chinese 10 Courts of Hell. Kepercayaan tentang neraka di kalangan orang Cina. Dia bayangkanlah siksaan neraka tu.
pintu neraka tu dijaga oleh macam dewa kepala lembu, ada dewa muka macam kuda. Lepas tu kita naik ke jabatan neraka, kemudian ada 18 peringkat dalam neraka, ada 10 mahkamah. Setiap mahkamah tanya soalan gini. Artinya konsep itu sudah ada. Dan dalam banyak-banyak agama selain daripada Islam, kita tengok antara agama yang kuat percaya kepada kiamat ni agama Kristian. Orang Kristian kuat percaya pada kiamat. Sebab itu tuan-tuan kalau nak mencari bahan, nak tahu tentang kiamat, jangan tersalah pilih bahan-bahan konten yang dikupas oleh agama Kristian. Terutamanya hari tu orang kita suka sangat kongsi tentang bunyi-bunyi pelik di seluruh dunia. The strange sounds heard around the world ataupun strange apocalypse sounds worldwide. Dalam YouTube banyak bunyi-bunyi pelik di langit. Boom. Ada bunyi pap orang. Tengok yang ulas banyak. Budak kita mengulas. Orang Kristian pun tak ulas mana sangat. Dia dalam eskatologi Kristian, dia sangat menanti kedatangan atau kemunculan 6 tiupan trompet. Yang kita sangka kala dia pun ada juga. 6 trompet pertama untuk dipanggil orang-orang yang berdosa di bumi ini supaya bertaubat. 6 kali tiupan. Dan itu disebutkan secara detail dalam the book of Revelation of the New Testament, dalam Matthew chapter 24 verse 31 dan banyak lagi menyebutkan tentang sangkakala tu. Jadi jangan tersalah pilih konten. Siap forward, siap tag pula lagi kita. La ilaha illallah budak-budak. Dia semangat. Tapi tak ada yang membimbing. Apatah lagi, ni pula zaman-zaman akhir zaman macam ni. Kalau pandangan Kristian tentang akhir zaman, dia ada 4 pandangan tentang dipanggil kerajaan 1000 tahun ataupun millennium. Dan ada hubungan dengan kedatangan Jesus. Pertama, amillennialisme. Yang kedua, postmillennialisme. Yang ketiga, premillennialisme historis. Yang keempat, premillennialisme dispensational. 4 ini ada juga yang dikongsi oleh orang kita. Tak berapa sesuai. Mungkin anak-anak muda tanya, dah Islam tak ada, macam mana kami nak kongsi? Dia begini. Dalam Islam, dunia akhir zaman ini, kita bahagi kepada 5 fasa. Ini berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nabi membahagikan dunia ni, fasa pertama, fasa An-Nubuwah. Fasa An-Nubuwah ni kita tak ada. Sebab ini masa kenabian. Iaitu masa dunia ni dipimpin sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis zaman Nabi, masuk fasa kedua. Dia panggil fasa Al-Khilafah ala Minhaj An-Nubuwah. Iaitu masa di mana umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggantikan Nabi. Kita juga tak merasa zaman ini. Fasa yang ketiga, fasa Mulkan Adhan. Iaitu masa di mana manusia diperintah oleh raja-raja Mulkan Adhan. Adhan ni menggigit. Raja yang menggigit. Apa artinya? Raja-raja yang zalim. Ni kita juga tak dan zaman-zaman ini. Fasa yang keempat, masuk kepada fasa Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah ini masa kepimpinan yang Jabariyah. Jabariyah ni memaksa. Semua benda paksa. Suka ataupun tidak, cerita lain. Ini law, you kena ikut. Ini warta, you kena taat. Law, semua-semua SOP. Itu Jabariyah. Dan fasa yang kelima, fasa Al-Khilafah ala Minhaj An-Nubuwah. Iaitu fasa di mana khalifah akan berjalan semula di atas manhaj kenabian. Dari seluruh fasa-fasa ini, kita sedang berada pada fasa yang keberapa? Fasa keempat. Sekarang ini. Iaitu fasa Mulkan Jabariyah. Di mana fasa ini adalah fasa pemaksaan. Macam-macam paksaan yang kita dapat, sama ada kita reda ataupun tidak, kita kena buat. Macam-macam lah. Apa benda contohnya? Vaksin. Tak boleh ngelak. Dulu vaksin tak cocok, tak boleh datang masjid. Dulu. Kalau tak vaksin, tak lagi Mekah. Kalau tak vaksin, macam-macam lah. Paksaan. Ada hak berjaya mencilok. Ada berjaya. Tak vaksin langsung. Ada, tak ada masalah. Ada setengah negeri, tak ada 2 dos, tak boleh masuk masjid.
Tapi macam kita di Pahang, alhamdulillah kita tak ikut polisi tu. Kita punya kaedah di Pahang, siapa-siapa je boleh datang masjid. Ada satu doh ke, dua doh ke, tak ada doh ke, overdose pun boleh, tak ada masalah. Kok overdose, obat batuk, obat datang, tak ada masalah. Kita tak ada polisi. Tapi negeri lain tu hak dia lah, kita tak campur negeri-negeri lain. Paksa, tak boleh ngelak. Tuan-tuan nak pergi ke Mekah, boleh cuti sekolah ni nak ke Mekah, kena cocok juga. Tapi bukan cocok Malaysia, hak Arab suruh lah. Macam-macam mengkokok-kokok, ada kad kuning dan macam-macam. Tak cocok kan, dia minta di airport, di Jeddah, macam-macam. Tak boleh paksa, tak boleh mengelak. Ada yang berjaya mengelak. Dulu imam-imam semua kena cocok vaksin. Sebab syarat duduk masjid kena vaksin. Jadi di Kedah masa tu ada satu kes di sebuah daerah. Kampung tu imam tu tak nak cocok vaksin. Tak ada imam kampung tu. Lalah terpaksa PM tepi sajalah. Datang jugalah tu imam walaupun tak vaksin. Nak buat macam mana? Pasal ini mulkan Jabariyah. Apa lagi kita tak boleh mengelak? Cukai. Mana boleh elak? Cukai. Tuan-tuan bawa lah dalih besar mana pun kita. Tak ada. Tak bayar cukai. Cukai salah. Tu je lah. Cukai pintu ke? Cukai jalan raya ke? Cukai pendapatan ke? Apa benda cukai lah. Tak boleh mengelak. Dia kan yang tak boleh elak di dunia ni, pertama mati. Yang kedua cukai. Income tax. Mana boleh elak? Duduklah hulu temelih mana pun jumpa dia. Banyaklah kita sekarang pemaksa. Sebab itu disebabkan dunia dihimpit oleh ketidaktentuan, orang rasa ditekan, rasa hidup kita ni dikekang, dikawal sistem digital lah, macam-macam lah, geng-geng teori konspirasi ni. Jadi orang bila tertekan, akhirnya dia mengharapkan keajaiban. Dia mengharapkan ada magic berlaku. Disebabkan dia nak magic inilah sebab era mulkan Jabariyah nak pergi ke khilafah ala minhaj an-nubuwah ini dalam proses. Dalam proses. Ada yang kata tahun depan, wallahualam. Sebab dia kira 1924 kejatuhan khalifah, 100 tahun 2024 adakah akan muncul balik. Wallahualam ni kita orang boleh berteori sajalah. Jadi disebabkan orang tertekan, orang susah, orang mengharapkan keajaiban. Antaranya mengharapkan cepatlah datang Imam Mahdi. Sebab di era Imam Mahdi akan berlaku kedamaian secara luas dan merata. Ini hadis, bukan teori. Dalam hadis banyak disebut bila datang Imam Mahdi, bumi akan dipenuhi dengan keadilan. Semua orang merasa nikmat yang tak pernah dirasakan bertahun-tahun. Bumi juga akan mula mengeluarkan pelbagai tumbuh-tumbuhan. Langit akan kembali menurunkan hujan yang bermanfaat. Harta juga akan melimpah ruah tanpa batasan. Kata Al-Hafiz Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah fil Fitan wal Malahim disebutkan, pada masa datang Imam Mahdi, buah-buahan melimpah ruah, tanah-tanah semua subur, harta melimpah, pemerintahan jadi kuat, agama ditegakkan, musuh semua tunduk, dan hari-hari kita lihat kebaikan saja kehidupan kita ini. Ini berdasarkan hadis. Dalam satu riwayat, baginda pernah bercerita, wa yamla'ullahu quluba ummati Muhammadin ghinan wa yas'uhum 'adluhu hatta ya'mura munadiyan fayunadi fayaqul man lahu fi malin hajatun fama yaqumu minan nasi illa rajulun. Nabi bercerita, dan Allah nanti akan memenuhi hati umat Muhammad ini dengan rasa puas. Macam sekarang kan orang tak puas hati semua. Kalau tuan-tuan buka Facebook, kalau netizen konoha ni tak ada benda hak dia puas hati dalam hidup lagi. Cakaplah benda-benda pun. Kerajaan PAH umumkan gini. Tengok komen. Jalan bila nak siap. Ada. Dia akan ada benda. Dia tak muat hati dia. Kita cerita kereta api, dia cerita jalan berlubang. Kita cerita baiki jalan, dia cerita panjang dia punya. Sentiasa ada yang tak memuaskan hati. Tapi nanti Allah akan penuhkan hati Muhammad ini, umat Muhammad, dengan rasa puas.
akan meliputi mereka dengan keadilan. Sehingga orang ini akan datang, dia memerintah dan dia menyeru. Siapakah yang memerlukan harta? Orang ni siap tanya pula. Dan tidak ada seorang pun yang berdiri. Maknanya, cukuplah apa yang ada ni. Punyalah meriah kehidupan ketika itu. Jadi benda-benda macam ni menyebabkan orang pada masa sekarang ni, dia jadi excited. Bilalah Imam Mahdi nak turun? Bilalah Imam Mahdi nak turun? Jadi dalam sibuk-sibuk mencari Imam Mahdi ni, akhirnya jadi sesat. Kerana tak kenal mana intan, mana kaca. Jangan disebabkan orang tu penampilannya ala-ala ustaz, automatik kita angkat Imam Mahdi. Belum tentu. Emas memang kuning. Tapi bukan yang semua kuning tu emas. Tandas belakang tu ada kuning banyak. Tuan-tuan gila ambil, tak laku. Walaupun kuning. Emas kuning. Ya, tapi tak semua hasil kuning emas. Hasil kuning emas. Tak. Kita khawatir mengakunya orang jadi Imam Mahdi sampai ke daerah kita. Tadi tak seronok. Cuma takdir lah. Seminggu dua ni nak menyampai tahun depan. Adalah orang temelur ke, orang lancang ke, mana-mana ke. Tiba-tiba dia mengaku dia Imam Mahdi. Tuan-tuan teliti dulu. Kena tengok hadis. Jangan terus kecam dia. Tengok hadis, rujuk dengan kitab-kitab karangan ulama'. Pertama sekali kita tengok. Nabi menyebut, kata ulama', Nabi menyatakan, nama Imam Mahdi itu mesti sama dengan nama Nabi kita. Muhammad juga. Dan nama bapaknya pun mesti sama dengan nama bapak Nabi. Maknanya orang yang nak jadi Imam Mahdi, namanya mesti Muhammad ataupun Ahmad bin Abdullah. Kalau selain daripada itu, Marsun Sunoto misalnya, tak payah. Ni contoh marah pula orang nama Marsun. Itu nama kawan saya boleh sebut. Ada dalil? Ada. Kata Ibn Mas'ud, la tazhabu aw la tanqadiyad dunya hatta yumlikal arabu rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Dunia tidak akan lenyap atau tidak akan berlaku kiamat sehingga seorang daripada ahli baitku, maknanya keturunan aku, dia akan menguasai bangsa Arab. Jadi nombor satu, ahli bait. Dan dia akan menguasai orang Arab. Dan namanya ismuhu ismi. Namanya sama dengan nama aku. Hadis ni sahih atau tidak? Sahih dalam Musnad Imam Ahmad, hadis Imam Tirmizi, dan ada riwayat Sunan Abi Dawud. Clear. Syarat nombor satu, mesti nama dia Muhammad bin Abdullah ataupun Ahmad. Dalam riwayat yang lain disebutkan, yuti usmuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Nabi sebut nama dia sama dengan nama aku, nama ayah dia pun sama dengan ayah aku. Sahih tak hadis? Sahih dalam Sunan Abi Dawud. Sah. Dan dia mesti ahli bait. Asal daripada jurai keturunan Nabi SAW, keturunan Fatimah binti Rasulullah, daripada silah keturunan Al-Hasan bin Ali. Ada masa Husain, ada orang jurai Husain. Ulama' dah buat kajian, dia dari jurai keturunan Al-Hasan. Jadi itu agak teknikal lah kita nak menentukan orang ni Hasan ke daripada Husain ke. Tapi yang penting dia ni ahli bait. Bukan dia Arab. Bahasa mudahnya Said dengan Seripah. Bukan Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mendalim, Kabau, Gawa, Johor Riau, Malbari. Tak ada. Dia mesti ahli bait. Tak kira lah duduk di Tekai ke, duduk di mana ke. Asalkan Seripah Said, boleh masuk senarai. Boleh masuk senarai. Sebab itu jelas dalilnya. Riwayat Ummu Salamah, Nabi sebut, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimata. Al-Mahdi ni asal dari ahli bait aku. Dari silah keturunan Fatimah. Hadisnya sahih. Sahih. Ini dalam Sunan Abi Dawud dan ada satu versi dalam Sunan Ibnu Majah. Kata Al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah fil Kitab wal Malaim, maka orang yang dinamakan Imam Mahdi dia adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani.
Selain daripada itu, tolak. Macam mana ciri fizikal dia? Ini juga ada hadis-hadisnya. Tu yang saya sebut. Setiap benda berkaitan kiamat ada dalil. Tak payahlah tanya-tanya orang sebarang tepi-tepi jalan. Semua dah disusun. Kita tengok pula, katalah orang tu esok mengaku, Tuan, saya lah Imam Mahdi. Nama siapa? Syed Muhammad bin Syed Abdullah. Dia gaya dah. Gaya tu ada dah syaratnya. Yang kedua, tuan-tuan tengok pula fizikal dia. Bentuk rupa dia. Ada hadis tak? Ada. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia bercerita, Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati aqnal amfi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa juran yamliku sab'a sinina. Al-Mahdi keturunan aku, kata Nabi. Dainya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagai bumi sebelum ini penuh dengan kezaliman. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis sahih atau tidak? Sahih dalam Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud dia buat satu kitab, Kitab Al-Mahdi. Dan hadis itu juga disebut dalam Mustadrak Al-Hakim. Jadi kalau tuan-tuan nak mengakui Imam Mahdi, ciri yang seterusnya adalah hidung kena mancung. Kalau hidung macam jambu madu dibelah dua, tak payah je lah jadi imam masjid sudah. Tak payahlah jadi Imam Mahdi. Sibuk jadi Imam Mahdi. Jadi makmur je lah. Hidung mancung, dahi lebar. Ini banyaklah kalau nak uraikan jadi cerita Mahdi saja kita malam ni. Sebab itu, cuma saya bawa Al-Mahdi ni sebab masyarakat kita dia minat dengan cerita Imam Mahdi. Tapi tak ada yang membimbing. Dan Imam Mahdi bukan benda main. Dia tanda kisah kiamat besar. Kiamat besar ini, dia akan muncul satu persatu secara berangkai. Dia umpama ikatan tasbih yang terputus daripada talinya. Bila putus, dia akan jatuh. Satu dia akan muncul. Cuma ulama' berbeza pendapat. Mana dulu saja. Mungkin tuan-tuan di sini ada yang pernah belajar pasal kiamat. Dia kata, Ustaz, saya belajar kiamat ni dulu, mula-mula Dajjal, lepas tu Imam Mahdi, lepas tu ni. Semua jawapan adalah betul. Apa sebab? Perdebatan tentang bila, apa tanda besar yang mula-mula berlaku, itu perbahasan yang tak pernah selesai. Hakikatnya, sejak zaman sahabat lagi, mereka sama dia pun tidak boleh nak berikan final. Mana satu dulu? Buktinya dalam kitab Tahribut Tahzib ada catatan daripada Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ni dia seorang ulama tabi'in. Dia tak pernah jumpa Nabi tapi pernah tengok Sayyidina Ali. Dan dia ada riwayatkan hadis daripada Abu Hurairah, Muawiyah, Abdullah bin Amr al-As, ramai lagi. Kata dia, pernah ada 3 orang daripada orang Islam duduk dengan Marwan bin Hakam dekat dengan Madinah. Mereka ni semua dengar Marwan riwayatkan hadis tentang tanda-tanda kiamat. Disebut tanda kiamat yang pertama, Dajjal. Jadi, Abdullah bin Amr al-As bila dengar hadis ni, dia komen. Kata dia, Marwan ni, dia tak habis lagi belajar agaknya. Itu sama dia tu. Aku hafal daripada Nabi hadis-hadis yang aku tidak akan lupakan. Dan aku dengar Nabi pernah menyebut, Inna awal ayati khurujan tulu'us syamsi min maghribiha wa khurujid dabati ala nasi duha wa ayyuhuma makanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha qariba. Nabi cerita, tanda pertama kiamat adalah terbit matahari dari barat. Kita pula pening nak. Sudah. Kita belajar terbit matahari ini ngelah sangat dah. Lalu bagaimanakah keadaan ini? Ya, ini saya akan terangkan kemudian. Kerana kita nak beri laluan sebentar kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung ceramah pada malam ini. Berkenaan fitnah akhir zaman. Cabaran dan persiapan umat Islam. Sebelum saya meneruskan ceramah, bagi pihak masjid kita mohon izin daripada jemaah
untuk kita menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah bagi memberi peluang saya menghabiskan huraian pada malam ini. Keizinan ini perlu didapatkan sebab jemaah berhak untuk semayang. Kerana masjid ini niat didirikan mula-mula adalah untuk semayang, bukan ceramah. Jadi orang semayang tu yang menang sebenarnya. Dia boleh je suruh penceramah berhenti. Sebab nenek moyang kami buat masjid bukan nak dengar ustaz ceramah. Kau nak semayang. Banyak kerja lain nak buat. Nak nunggu ustaz ceramah. Ustaz sampai kiamat lagi dari tadi. Jadi betul lah tu kita tak napi. Jadi minta izin lah. Kita minta izin untuk menganjakkan sedikit. Tapi kalau ada makluman nak semayang juga, beritahu sajalah kita berhenti. Ya, tak ada. Tuan-tuan sekalian. Kita sedang cerita fitnah akhir zaman. Saya memfokuskan kepada sekarang ni bila orang dah banyak tanda dunia nak kiamat, kita kepahaman tentang benda-benda berkaitan kiamat ni dah jadi tidak menentu. Sebab WhatsApp banyak, dapat orang tahu video macam-macam, internet. Hingga tak dapat kita nak pastikan mana yang betul, mana yang salah. Terutama bab Imam Mahdi, bab Dajjal dan macam-macam lagi. Akhirnya menyebabkan kita jadi pecah belah dari segi kefahaman. Sampaikan bagi setengah golongan pula, semua benda Dajjal belaka. Orang tak boleh masuk masjid, soh renggang, oh Dajjal katanya. Semua benda Dajjal, semua benda Dajjal, semua benda Ya'juj Ma'juj, tak boleh begitu. Kena ada dalil dia. Tadi kita cerita sebelum azan tadi. Para sahabat Nabi sendiri tidak sepakat mana yang berlaku dulu. Macam tadi kita bacakan hadis. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Inna awwalil ayati khurujan tulu asyamsi min maghribiha. Nabi sebut tanda pertama kiamat ini adalah terbit matahari daripada barat. Jadi ada sahabat katakan hak ni hak paling betul. Tapi bagi tuan-tuan blok yang dah lama mengaji, tak betul. Sahabat ni kita blok kata sahabat tak betul. Sebab itu versinya banyak. Tak ada orang boleh mendakwa saya paling betul. Tak betul Tuan Mufti ni. Saya dengar ceramah ustaz ni dalam YouTube sekian-sekian. Tak, tidak ada orang yang boleh kata ana hak paling betul. Tak ada. Contoh beza. Ada hadis versi Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini hadis. Nombor 1 Nabi sebut tanda nak kiamat. Nombor 1 keluar asap 40 hari. Yang kedua Dajjal. Yang ketiga keluarnya binatang Dabatul Ard. Yang keempat terbit matahari dari barat. Yang kelima, turun Nabi Isa. Yang keenam, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Yang ketujuh, ke-8, ke-9, 3 penenggelaman di timur, barat dan Jazirah Arab. Gempa bumi besar. Dan yang ke-10, keluar api daripada Yaman akan menghalau semua kita di tempat berkumpul. Dan ini hadis sahih Muslim. Bukannya hadis cak ayam. Ada juga versi lain daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari. Dia dengar Nabi sebut, nombor 1, 2 dan 3 tanda kiamat adalah gempa bumi yang berlaku di timur, di barat dan di Jazirah Arab. Tanda kiamat keempat, keluar Dajjal. Yang keempat, keluar asap. Yang kelima, Dajjal. Yang keenam, binatang melata. Yang ketujuh, Ya'juj Ma'juj. Yang ke-8, terbit matahari daripada barat. 9, keluar api daripada Yaman menghalau manusia. Yang ke-10, baru turun Nabi Isa. Itu sahih Muslim. Mana satu betul? Which is which? Ada versi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sebut nombor 1 terbit matahari dari barat. Yang kedua asap. Yang ketiga Dajjal. Yang keempat keluarnya binatang. Yang kelima kematian yang khusus untuk kamu. Dan yang keenam adalah kiamat. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Dan ada pula versi lain daripada Abu Hurairah. Nombor 1 sekali keluar, Dajjal. Yang kedua, asap. Yang ketiga, binatang daripada bumi. Yang keempat, terbit matahari dari barat. Yang kelima, hari kiamat, masalah umum kiamat. Dan yang keenam, masalah khusus untuk kamu, iaitu kematian. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Mana satu? Tuan-tuan malam ni nak pegang mana satu? Tuan-tuan nak berdebat mana satu?
Sebab itu kita dalil ni, jangan sen sangat. Seorang mengaji, orang lain mengaji juga. Oh ni lah tak betul penggunaan. Awak ngaji, orang lain ngaji juga. Which is which? Sebab itu dalam disiplin ilmu, kita tengok mana yang kecenderungan. Macam saya secara peribadi, saya cenderung kepada pandangan tulisan setengah para ulama. Antaranya At-Taibi. At-Taibi ni bukan ulama kecil. Dia ni ulama hadis, ulama tafsir. Banyak mengarang kitab syarah Mishkatil Masabih, kitab syarah Al-Kashaf, kitab Al-Khulasah fi Usulul Hadis, banyak kitab lagi. Kata At-Taibi, saya suka sebab dia buat pembahagian yang sangat mudah faham. Apa juga kejadian luar biasa yang berlaku di hujung zaman ini, dia adalah tanda nak tercetuh kiamat, kata dia. Dan dia bahagikan kepada tanda dekat kiamat, dan ada pula tanda lele nak kiamat. Nak berlaku sangat-sangat dah. Yang pertama Imam Mahdi dulu, kata dia. Dia setelah dia kaji. Pertama Imam Mahdi. Yang kedua, Dajjal. Yang ketiga, turun Nabi Isa. Yang keempat, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Yang kelima, berlaku 3 gempa bumi besar. Dan dia bahagian yang kedua pula, kata dia ni nak kiamat sangat-sangat dah. Keluarnya asap 40 hari. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Kemudian keluarnya binatang Dabatul Ard ni. Dan yang terakhir, api yang akan menghalau manusia. Jadi kalau saya secara peribadi, saya cenderung kepada pendapat ini. Tuan-tuan ikutlah, tuan-tuan ikut pendapat yang mana. Cuma kita sebagai umat Islam, jangan risau. Orang baik-baik macam tuan-tuan di sini, takkan menengok kiamat. Kecuali tuan-tuan tak berapa nak baik jugalah. Orang yang dapat menengok kiamat ni semua orang tak baik. Orang baik-baik macam tuan-tuan mati dah semua dah. Mati semua dah. Apa sebab? Rahmat kepada kita. Dalam satu hadis Nabi sebut, nanti nak kiamat akan diutuskan satu angin yang sangat lembut mencabut roh semua orang baik-baik macam tuan-tuan. Orang yang baik-baik saja. Dalilnya bagaimana? Dijelaskan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an yang sangat panjang tentang kisah Dajjal, tentang kedatangan Nabi Isa, tentang keluar Ya'juj Ma'juj. Nabi sebut, "Idh ba'asallahu rihan tayyibatan fatakhudhuhum tahta abatihim." Nanti Allah akan menghantar angin yang sangat lembut, sehingga kan angin itu akan mematikan orang baik-baik. Dia akan datang dari bawah ketiak mereka. Jadi nanti kalau tuan-tuan tengah duduk, tiba ada angin rasa bawah ketiak, mengucaplah 2 kalimah syahadah. Nak meninggal lah tu. Ni bukan kita reka, Nabi sebut. Fataqibdu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin wa yabqa syirarun nas. Maka dengan angin itulah akan dimatikan semua orang-orang yang beriman, dan yang tinggal di dunia nanti hanyalah orang-orang hak jahat sahaja. Syirarun nas ni manusia-manusia durjana. Begitu durjananya mereka, kata Nabi, yataharajuna fiha taharujal humur fa'alaihim taqumus sa'ah. Begitu durjananya manusia di hujung dunia zaman nanti, sehingga kan mereka itu akan melakukan hubungan seksual secara terang-terang bagaikan keldai, kata Nabi. Mereka inilah ketika itu terjadinya kiamat. Hadis ini hadis sahih Muslim. Disusun dalam bab zikrud Dajjal. Jadi tuan-tuan orang baik-baik di sini, don't worry. Mati pula. Macam mana nak tahu mati itu? Angin bawah ketiak. Ya, meninggal aku ni. Meninggal aku ni. Syukurlah. Mana kita orang baik. Orang baik. Jangan panjang umur beria. Kan nampak Dajjal, nampak Ya'juj Ma'juj. Pening kita. Biarlah mati. Tak ada masalah. Sebab itu timeline. Berlakunya tiupan ini, kata ulama dalam kitab Faidul Qadir, garis masanya adalah angin ni dia akan bertiup lepas turun Nabi Isa. Itu ada pendapat. Begitu juga dia berlaku selepas terbunuhnya Dajjal, selepas matinya Ya'juj Ma'juj, selepas matahari terbit daripada barat, selepas keluarnya binatang besar daripada perut bumi. Maknanya
Angin ni akan berlaku ketika dekat sangat berlaku kiamat. Dia jangan risau, mati berlaku. Cuma kalau kita tanya, ni bukan penghujung lah, kemuncak syarahan kita ini. Fitnah akhir zaman terbesar sebenarnya tuan-tuan, apa benda? Fitnah akhir zaman terbesar itu ada disebutkan dalam hadis. Apakah dia? Ma baina khalqi adama ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad dajjali. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, melainkan ujiannya tak boleh lawan dengan beratnya ujian Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka fitnah yang paling kita takut nanti berlaku adalah fitnah Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan, Nabi sebut fitnah terbesar dan terberat yang takkan mampu dipikul oleh manusia. Daripada zaman Adam sampai kiamat, maknanya berapa banyak peristiwa musibah pernah berlaku. Nabi Nuh pernah banjir besar, tenggelam bumi. Kawasan dia, kenapa? Kerana azab. Tapi adakah itu dah besar? Belum. Nabi kata itu kecil tu, sikit punya hal. Perang-perang yang berlaku, perang dunia pertama, perang dunia kedua, mungkin nanti perang dunia ketiga, ataupun apa yang berlaku di Gaza sekarang, bagi kita berat sangat dah, ribuan mati. Tapi Nabi khabar, ini lebih berat daripada segala musibah yang kau pernah dengar. Hadis Muslim. Apa sebab? Kerana Dajjal ni, dia membawa perkara-perkara yang kita tak daya nak menanggung. Contohnya, 3 tahun sebelum Dajjal keluar, semua kita akan menghadapi kesengsaraan. Dunia kita akan jadi susah. Sekarang ni pun dah ada bunga-bunga susah tu dah ada dah. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dia cerita, pernah Nabi ceritakan pada kami tentang Dajjal. Nabi minta kami hati-hati. Di hujung ceramahnya Nabi pesan, wa inna qabla khuruji dajjali thalasu sanawatin shidadin yusibun nasa fiha jaw'un syadidun. Ya'murullah sama'a fis sanatil ula an tahbisa thulutha matriha wa ya'murul arda an tahbisa thulutha nabatiha. Sebelum munculnya Dajjal, manusia akan sengsara 3 tahun. Dan manusia akan mengalami krisis kebuluran yang paling teruk. Pada tahun pertama, langit akan mengurangkan hujannya sebanyak 1/3. Dan bumi tidak lagi mengeluarkan hasilnya sebanyak 1/3. Tuan-tuan, ini hadis ni. Ini bukan teori. Tapi disebab kita ni bukan bangsa bersiap, dengar masuk kanan keluar kiri lah. Nabi terang-terang sebut 3 tahun kemarau, kita akan ada kesengsaraan. Berapa orang hok gali pergi kat rumah dia? Tak ada. Sampai malam ni, tak ada. Mungkin dia kata, tak ada hal, pandai-pandai lah kerjaan sediakan paip, mana pula untuk kita. Kalau ada kerjaan nama itu, tak tahu siapa merintah kita, tak tahu. Hara belaka. Baru-baru ni saya pernah ada meledahkan tentang ada satu institusi atau agensi kerajaan nama NAHRIM. NAHRIM ni singkatan daripada National Water Research Institute of Malaysia ataupun Institut Penyelidikan Air Kebangsaan. Dia NAHRIM ni agensi di bawah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Artinya agensi kerajaan. Ni bukan NGO ke pandai-pandai buat kajian think tank apa tak. Dia orang buat unjuran, mereka menjangkakan negara kita akan mengalami kemarau melampau. Mulai tahun 2025 sampai 2035. Dia buat kajian. Dijangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang teruk dalam julat 0.1% sampai 36.3%. Bila hujan kurang, air tak banyak, maka dijangkakan akan berlaku kesan ke atas sumber air mentah, di mana paras sungai akan mengalami penyusutan dan akan mengurangkan base flow sungai, akan menyebabkan pula paras empangan mengalami penyusutan dan mengganggu pula sumber bekalan mentah
untuk loji-loji yang berkaitan. Ini yang akan berlaku. Selain itu, Nahrim menjangkakan impak paling awal daripada krisis ini adalah krisis bekalan makan. Antara yang kita sedang rasa sekarang, krisis bekalan beras. Disebabkan faktor kawalan import daripada negara-negara pengeluar beras macam India dan juga Vietnam. Sebab kemarau ni serentak, semua orang akan kena disebabkan fenomena El Nino. El Nino ni satu dunia kena. Maka disebabkan negara-negara dunia semua kena, mereka akan sekat ekspor. Sebab rakyat dia lagi diutamakan. Jadi kita pula semua benda nak daripada negara luar. Orang Malaysia ni tak tahulah, pemalas ke apa entahlah. Pucuk paku pun import pada Thailand. Pada jalan Pantai Pekai, Belambok, tepi-tepi tu. Dia jenis bangsa nak ke orang hantar. Bawang, Bombay, India banjir, mahal bawang jadinya. Dia payah kita ni. Padahal kita ada Cameron Highland ni berapa banyak. Kita harap daripada luar. Sebab itu kita akan menghadapi risiko krisis keterjaminan makanan asas. Contohnya beras. Kalau kita terlalu bergantung dengan bekalan beras dia ada. Maka sekarang dah banyak lah. Ada kementerian dinamakan sebagai keterjaminan makanan. Dia akan adakan jaminan kepada makanan kita ini. Ada negeri Kedah, Selangor dan macam-macam dah mula tanam. Jadi di peringkat atas itu kita tengok dah ada persiapan. Tapi di peringkat kita pula, saya ingat tak ada persiapan pun. Kita kena, tak boleh dinafikan benda ini. Kerana kajian daripada Nahrim itu ada, dan kita pula orang Islam, kita belajar hadis. Takkan Nabi cakap berdoa pula. Nabi kata 3 tahun sebelum Dajjal turun, bumi tak, langit tak turunkan hujan. Ya ke? Takkan cakap ya ke la ilaha illallah tu kan hadis. Kalau tuan-tuan nak ya ke Nahrim, tak apa. Ya ke Nahrim ni, tidak buat kajian. Ni Nabi sebut. Sebab itu, bila dunia ni dah sengsara, kata ulama, dunia ni akan seakan-akan balik semula ke zaman Tori. Kita akan macam balik ke zaman batu balik. Semua kita dah terpaksa ada survival skill. Dan itu disebutkan dalam hadis. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, khaira malil muslimi ghanamun yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Nanti kata Nabi bila dah dunia huru-hara, sebaik-baik harta orang Islam adalah kambing, kata Nabi. Kambing akan jadi antara harta paling berharga ketika itu. Mah yang tuan-tuan beli siang malam. Sekarang ni kan orang suka melabur mah. Rentik telefon je, tengok bila mah turun, bila mah, time bila jual, time bila boleh beli. Tanya rajin melabur mah. Oh ni pelaburan masa depan. Salah. Pelaburan masa depan, kambing. Oh ya ke Ustaz? Ahli ekonomi mana cakap? Tak tahulah, saya Nabi cakap. Ahli ekonomi saya tak jumpa lagi. Nabi beritahu akan datang yang paling berharga kambing. Orang pula heran. Kambing? Apa barang kambing? Sebab kambing ni kata Nabi, yatba'u biha sya'afal jibal. Dia boleh dibawa, digembalakan di lereng-lereng bukit, kata Nabi. Dia mobile. Kalau zaman huru-hara nanti, tuan-tuan ada lembu, okey. Tapi bila huru-hara datang orang nak rosokkan, nak kacau apa semua, kita nak lari susah. Sebab lembu kan terhege-hege. Kalau kambing, dia lincah. Kalau kambing tu sihat lah. Kalau kembung, susah juga. Jadi, kita senang nak mengembalakan dia. Sahabat tanya, nak lari buat apa ya Rasul? Yafiru bidinihi minal fitan. Umat aku akan lari ke sana kemari, nak menyelamatkan agamanya daripada gelombang fitnah. Kita nak menyelamatkan agama. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada di sana macam pengusi kita pun tadi, veteran apa semua, kita menyerulah kepada veteran-veteran yang ada. Mana-mana ada ilmu, survival skill di hutan, ajarlah kepada anak-anak kita yang memang tak reti lalu la ilaha illallah. Budak-budak kita, anak cucu tak reti. Telefon siang malam, pagi petang, tengok YouTube. Saya khawatir bila kita dunia huru-hara, wifi pun tak ada. Mana gaya nak melayan, nak menengok telefon. Ni,
Mak ayah pun kadang tak betul juga. Time makan beri telefon. Semua benda telefon. Julih dah mata budak tu tengok telefon. Mak ayah dah makin malas agaknya. Pas bagi telefon je kerja. Dulu kan zaman orang tua-tua kita dulu anak melangit bagi susu je, bagi susu kopi ni senyak lah. Ini bagi telefon lah, ilaha illallah. Dah budak tu julih dah mata ni. Sekarang ni ramai doktor cerita ke saya, budak-budak tadika sekarang dah tak ada psikomotor, dia dah rosak. Psikomotor ni kemahiran pegang gunting, dia dah tak boleh pegang gunting. Pensel pun dia tak boleh grip, sebab dia seolah ngerik gitu main telefon kan. Kita zaman budak, habis rambut adik kita gunting sendiri je. Pandai kan main gunting. Budak anak cucu tak pandai. Jadi saya khawatir generasi kita akan datang ni, kalau tak diajar, sesat mereka esok. Sebab dalam keadaan susah itulah, Dajjal datang. Dajjal datang bawa tawaran. Siapa mau air, mari ikut ana. Ana bawa air lah. Tapi ente jangan percaya itu Tuhan. Ana lah Tuhan. Anak cucu kita ilmu tak ada ajar ilmu survival, ikut kelajar itu. Itu kita tak nak. Ajarlah ilmu-ilmu survival pada anak-anak. Ilmu tangkap ikan. Saya ingat tangkap ikan tak pandai dah anak-anak sekarang ni. Dia tahu makan ikan je. Teknik menangkap burung tak makan, menangkap burung apa? Kenal pokok-pokok liar, pokok boleh makan, belajar cara nak buat gula, cara buat garam, cara buat minyak masak, cara nak buat ikan masin, ikan salai, udang kering. Ini semua untuk stok, perkasam apa semua. Kenal buah-buahan untuk makan, belajar teknik masak dalam suasana darurat, cara nak buat api, cara nak buat periuk tanah liat, cara nak buat arang. Kalau ada tuan-tuan di sini ada ilmu komando itu, curahkanlah kepada anak-anak muda di sini. Simpan buat apa ilmu bawa pergi kubur, tak ada benda, malaikat bukan nak. Buat ilmu tuan-tuan tu esok. Curahkan. Beritahu pengusi, buat program cuti sekolah. Bukan tak bagus buat qiyamul ke munajat apa, tak ada masalah. Tapi kena ada juga slot survivor hidup. Supaya mereka tahu akan datang berlaku musibah ini. Dan musibah ni bukannya teori. Benda pasti berlaku. Fitnah akhir zaman nanti. Menurutnya tuan-tuan, Dajjal ni nak keluar sangat dah. Petanda Dajjal nak keluar tu begitu banyak. Apakah tanda paling asas Dajjal nak keluar? Tanda paling asas Dajjal nak keluar bukan Gaza tu kena serang, tanda Dajjal nak keluar. Bukannya bila COVID-19 tu tanda Dajjal nak keluar. Tanda Dajjal nak keluar adalah apabila penceramah tak cerita pun pasal Dajjal. Itu dah tanda kiamat. Tanda Dajjal nak keluar. Kalau kita bincang malam ni, kenapa tak ramai penceramah, tak ramai ustaz yang bincang tentang Dajjal? Tuan-tuan buka YouTube. Buka YouTube. Cari tajuk, apakah majoriti tajuk yang paling diceramahkan oleh penceramah? Antara yang popular tajuk keluarga bahagia lah. Orang kita kan suka cerita berdoa-berdoa gitu, rahsia suami isteri, cerita menikah dua, cerita kelakar bini gemuk naik motor terangkat, cerita spenda. Dia suka benda gitu. Berapa orang yang cerita pasal Dajjal? Bila kali terakhir tuan-tuan dengar ceramah tentang Dajjal? Bila kali terakhir? Kalau lama mikir, mana lama betul lah tu. Maka bila lama tak dengar cerita Dajjal, itu tanda Dajjal nak keluar lele sangat. Ada tak kelas takmir di masjid kita dalam seminggu khusus ustaz-ustaz ajar bab Dajjal? Ada tak ceramah perdana, forum perdana di mana-mana yang kupas isu Dajjal? Berapa banyak lagu-lagu nasyid yang bercerita berpesan tentang Dajjal? Kita pun heran apa kumpulan nasyid tak nak buat lagu Dajjal. Padahal fitnah terbesar Dajjal. Tak ada. Tuan-tuan cuba cari lagu nasyid cerita Dajjal. Lama lah fikir baru jumpa. Lagu tak ada. Yang buat lagu pasal Dajjal, kumpulan Bumi Putra Rockers. Rock kapok. Itulah satu. Tak tahu macam mana dia pula boleh buat. Tapi jangan pelik.
Itu semua membuktikan kebenaran hadis Nabi. La yakhrujud dajjalu hatta yazhala an-nasu an zikrihi wa hatta tatrukal a'immata zikrahu 'alal manabir. Dajjal tak akan keluar sehingga manusia lupa untuk ingat tentang Dajjal. Sehingga para ustaz tidak lagi menyampaikan cerita Dajjal di atas mimbar. Hadis ni hadis sahih, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Musnad Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Maka bila penceramah kurang cerita pasal Dajjal, tanda Dajjal nak keluar dekat sangat. Jadi kita di masjid malam ni, kita syukur kehadirat Allah, lepas tanggungjawab kita. Berpesan pada masyarakat di Gau ini, berhati-hatilah dengan fitnah Dajjal. Fitnah yang paling digeruni oleh Nabi kita. Dajjal kalau datang, benda dia buat. Dajjal ni duduk tak lama. Kata Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dalam satu hadis panjang, sahabat pernah tanya kepada Nabi, ya Rasul, Dajjal ni, dia datang ke bumi ni, berapa lama dia duduk, ya Rasul? Kata Nabi, arba'una yauman. Dia duduk 40 hari je. 40 hari, huru-hara dunia ya. Tapi kata Nabi, yaumun kasanatin, wa yaumun kasyahrin, wa yaumun kajum'atin, wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Kata Nabi, 40 hari dia tak sama kita. Sehari dia seperti setahun. Sehari lagi rasa sebulan. Sehari lagi rasa sejumaat. Dan hari yang balance tu barulah kiraan 24 jam kamu sekarang. Sahabat semua tercengang. Wow, pelik tu. Ya Rasul, fadhalikal yaumul ladzi kasanatin takfina fihi salatun yaum. Ya Rasul, kalau kena hak sehari kiraan setahun tu, macam mana keluarga gaya kami ni nak semayang? Nak ikut waktu macam mana ya Rasul? Tuan-tuan, kalau soalan tu ditanya kepada tuan-tuan, macam mana nak jawab? Sehari rasa macam setahun. Takkan semayang sehari je. Sedangkan tu setahun. Warna gaya nak buat kiraan. Nabi jawab begini. Faqduru lahu qadra. Caranya adalah hitungkan mengikut kesesuaian ilmu hitungan. Apa maknanya? Itulah namanya ilmu falak. Sebab itu tuan-tuan, di negeri kita, jabatan mana yang jaga ilmu falak? Jawapannya jabatan mufti negeri Pahang. Jangan derhaka dengan jabatan mufti. Ni waktu-waktu semayang ni, jabatan mana yang buat? Bukan Pak Temeluk, jabatan mufti. Sebab jabatan mufti ni, dia ada kepakaran dalam bidang falak. Tuan-tuan pandai macam mana pun, tuan-tuan belum tentu ada kepakaran mengira kiraan waktu semayang, masuknya bulan baru Islam, ataupun melihat perubahan di alam. Sebab kita ada jawatan kuasa falak yang ada kepakaran-kepakaran. Boleh guna alat robot mujayyab dan macam-macam. Robot mujayyab ni sign quadrant untuk nak ikut, nak ukur penetapan waktu semayang dengan kiblat. Tuan-tuan ingat, waktu masuk waktu ni main teka-teka Google je ke? Mana boleh, semua ada kiraan. Saya dulu tak reti juga, sebab saya dulu kerja di masjid. Kita kerja di masjid, jadual keluar di kalender takwin jabatan mufti tu, kita follow lah pukul berapa masuk. Kerja jabatan mufti, kita menentukan bila masuk berdasarkan kiraan. Faqduru, kata Nabi. Orang ngira tu orang falak. Yalah, tapi main dengan budak-budak netizen zaman sekarang, netizen Konoha ni, jabatan mufti pun tak dia sekarang ni, dia tak peduli kita sekarang. Kita istihar raya, dia buat mainnya. Ya ke raya? Dia boleh tanya pula, ya ke raya? Sebab dulu kan kena kes raya mengejut. Orang di Sabah dah buat terawih dah. Dapat maklumat raya esok. Kelang kabut, 4 rakaat dah buat. Orang di Sabah. Lepas tu dia bahan menganjing kita siang malam. Kita tulislah waktu semayang, temeluh berapa, bentong berapa. Kenapa kena beza-beza? Kita kan negeri satu kan je lah. La ilaha Allah. Budak netizen Konoha ni sekarang lain macam sikit. Semua benda dia petikainya. Tapi ialah budak-budak muda.
Memang mengira itu, faqduru itu susah. Tapi macam contoh sekarang ada berlaku. Misalnya ketika Dr. Syekh Muzaffar Syukur naik ke langit. Di langit, dia nak semayang ikut waktu mana. Jadi kiraan falak akan ada. Dia follow waktu Rusia, tempat dia berlepas. Ataupun di negara-negara yang duduk di Northern Hemisphere, dia ada masa hujung tahun begini, dia siang 24 jam. Ataupun ada masa malam 24 jam. Jadi kalau tiba bulan Ramadan, kalau matahari 24 jam, tak malam-malam, bila nak buka? Jadi di situ, faqduru lahu qadra. Jadi tuan-tuan kita berdoa, kalau berlaku huru-hara Dajjal nanti, Jabatan Mufti dan Ahli Falak masih ada, mudah-mudahan. Sebab pengiraan itu termasuk dalam pemfatwaan. Dan fatwa kita kena hormati. Tuan-tuan nak buat rumah, pergi kedai hardware. Cari barang di hardware. Tuan-tuan nak pandai komputer, nak upgrade program macam-macam, kena pergi kedai beli software. Tapi kalau nak faham agama, kena ikut fatwa. Faqduru itu, kiraan itu yang mahal. Kemudian sahabat tanya lagi, fama isra'u fil ard ya Rasul. Dajjal ni berapa pantas dia boleh terbang daripada Kuala Lumpur sampai ke Temeluk, ataupun daripada Amerika sampai ke Kuala Lumpur. Berapa lama, berapa pantas ya Rasulullah? Kal ghais ishtadda bihi rih. Dajjal ni esok dia punya laju macam hujan di bawah angin. Laju, begitu laju lagi. Bila dia datang, apa dia buat ya Rasul? Faya'murus sama'a antum tira fatum tira. Dajjal bila datang, kata Nabi, dia bercakap dekat langit, langit, jangan hujan. Langit tak hujan. Itu fitnah terbesar dia. Waya'muru antum bita fatum bita. Dia akan perintah pada bumi, bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhan. Bumi akan ikut keluar pokok jadi banyak. Begitulah seterusnya. Artinya fitnahnya itu akan banyak merosakkan. Sebab kita dah lama sengsara, tiba-tiba datang. Dan dalam bab luar biasanya Dajjal ni, memang ada bab khas. Okay, tuan-tuan pula akan jadi terfikir, macam mana Allah boleh izinkan Dajjal ni berkuasa sangat? Ini kena mengaji. Ni kena mengaji. Ada satu bab dia panggil Khawariqud Dajjal. Bab tentang kuasa-kuasa sakti Dajjal. Hadis-hadisnya semua sahih. Dajjal pertama kata Nabi, dia memiliki surga dan neraka. Ad-Dajjalu a'wara 'ainil yusra jufalu sya'ar ma'ahu jannah wan naru fanaru jannah wa jannatuhun nar. Dajjal ni buta mata kiri, rambut kerinting. Dia bawa surga dan neraka. Tapi neraka dia itu adalah surga, surganya itu adalah neraka. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Bab Zikrud Dajjal. Apa benda surga dan neraka? Ini kena mengaji. Panjang pula. Tak padan dalam ceramah. Dajjal juga, dia ada sungai. Dia akan bawa sungai. Dia ada pula gunung, buat pada roti. Dia bawa. Hadis Nabi sebut daripada Uqbah bin Amir. La ana a'lamu bima ma'ad Dajjal minhu ma'u nahrani yajriyani. Ahadahuma rayal aini ma'a abyad wal akharu rayal aini naru ta'ajjaja. Nabi sebut, aku sangat kenal Dajjal. Lebih daripada Dajjal kenal diri dia. Dajjal akan bawa bersamanya dua sungai. Salah satunya mata kita menengok, dia sungai yang putih. Satu lagi kita tengok sungai itu menyala-nyala. Maka kata Nabi, kalau engkau berhadapan dengan begitu, mana satu nak pilih? Tuan-tuan nak pergi sungai yang bersih ke sungai yang berapi-api? Nabi jawab, fa imma adrakanna ahadun falyati nahral ladzi yarahu an-naru wal yughammi. Satu hari esok takdir kalau engkau jumpa Dajjal, bawa sungai, satu sungai molek, satu sungai api, maka kata Nabi, pejamkanlah mata, pergilah ke sungai hak ada api. Celoklah kepala engkau dalam sungai itu. Kita pula jadi cuak. Meninggal aku sekarang terbakar hangah. Tak. Kata Nabi, don't worry. Hak tu sungai betul. Hak sungai dia bawa tu tipu. Manifesto, nipu. Hak api tu hak betul. Ni contoh nak faham mudah. Hadis ni sahih tak? Sahih. Hadis sahih Muslim. Kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah.
bab zikrul dajjal wa sifati wa ma ma'ahu. Dalam bahasa mudah, fitnah tu banyak. Cuma kalau kita nak simpulkan, dan apa persiapan yang kita kena buat, Ustaz? Boleh tak kami ni selaku bekas-bekas veteran komando UTK ni, kami pergi bunuh je Dajjal, siap-siap. Serabut nak dengar ceramah Ustaz malam ni jadi hamun. Senok perut dengar. Kami kira pakat pergi cari terus lah, kita bunuh, siap-siap. Selamat anak cucu, tak payah buat kursus survivor. Tuan-tuan, tak payahlah beragas nak bunuh Dajjal. Apa sebab? Bukan potongan kita. Siapa hak bunuh Dajjal? Ada hadis tak? Ada. Siapa bunuh? Nabi Isa. Awak Haji Isa lain. Haji Isa duduk diam tu tak? Haji Isa duduk diam. Yang bunuh dia Nabi Isa. Hadis ni jelas. Sama juga ada orang nak pergi umrah minggu depan ni. Dia kata, saya Ustaz kalau kat Mekah esok, saya nak cari Dajjal ni kok ada. Kalau nampak saya nak kejar, nak tepuk kepala sekali, kau hajar betul yang kali buat sungai bagai-bagai. Tuan-tuan, kalau cari di Mekah, taubat tak jumpa. Apa sebab? Kerana Nabi jelas dalam hadis sebut, Dajjal tak akan datang dua tempat. Mekah, Madinah. Selain pada tu, semua tempat akan didatangi oleh Dajjal. Jadi, semuanya dah atur dalam hadis, tinggal kita beramal. Apakah Nabi suruh? Nabi tak suruh cari Dajjal. Nabi tak suruh kaji Dajjal ni di mana, Dajjal ni duduk di sini. Ada saya tengok netizen Konoha ni sekarang. Dia kerja ni siang malam nak mengkaji di mana Dajjal duduk. Tak tahu apa faedah, kita pun tak faham. Oh, dia buat kajian. Gini, Dajjal ni dekat Amerika lah. Dajjal ni di Gaza lah. Dajjal ni di ni. Tak payah. Itu bukan kerja kita. Abu Dahmah radhiyallahu anhu kata, dia pernah dengar Imran bin Husain meriwayatkan satu hadis, man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu. Barang siapa dengar Dajjal datang, jangan pergi. Katalah tuan-tuan tengah duduk di kampung, WhatsApp grup kampung kita, Dajjal ada dah, dia mentekak. Dajjal ada dah, dia mentekak. Kita pun WhatsApp, mau, siapa nak numpang, mau, pergi. Jangan. Osok menyibuk. Sahabat tanya buat apa? Tak boleh tengok. Rasul, nak ke melengok? Benda kenal pada jauh je kan? Naklah berkenalan. Benda rupa orangnya. Kata Nabi, fawallahi inna rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yub'athu bihi minasyubahat. Aw lima yub'athu bihi minasyubahat. Demi Allah, kata Nabi, ada orang esok dia semangat nak jumpa Dajjal sebab dia merasakan iman dia kuat. Tapi lah dia pula jadi pengikut Dajjal. Ataupun paling kurang bersubahat dengan Dajjal. Ini hadis dalam Sunan Abi Daud dan juga dalam Mustadrak Al-Hakim. Jadi tuan-tuan, Nabi suruh kita berlindung pada Dajjal, bukan cari Dajjal. Jadi persiapan kita akhir zaman ini antaranya mohon perlindungan daripada Allah. Apa cara nak berlindung pada Allah? Nombor satu, baca doa yang Nabi sendiri ajar. Apakah doa yang Nabi ajarkan kepada umat dia untuk nak selamat daripada gangguan Dajjal? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, jauhkan aku daripada azab neraka jahanam, jauhkan aku daripada azab kubur, jauhkan aku fitnah dunia akhirat, dan jauhkan aku daripada diuji dengan fitnah al-masih ad-dajjal, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Muslim pun ada meriwayatkan juga. Tuan-tuan, ulama salafus soleh tak tinggal baca doa ini. Tak tinggal baca doa ini. Kita hak semakin dekat dengan kiamat tak pernah hayat baca teruk lalu. Ulama ratusan tahun dulu pada jauh lagi kiamat, mereka tak tinggal. Ada seorang tabi'in, tokoh tabi'in nama Imam Tawus rahimahullah. Imam Tawus ini tabi'in hebat. Dia tak pernah jumpa Nabi, tapi dia pernah bertemu dengan 50 sahabat Nabi. Pernah belajar. Dan dia terkenal buat haji sebanyak 40 kali.
Dan ini antara tabi'in yang disebut sebagai memiliki doa yang sangat mustajab. Dia kalau anak dia tak baca doa minta jauh Dajjal ketika semayang, dia akan suruh anak dia ulang balik semayang. Sebab doa baca minta jauh Dajjal ni dibaca dalam semayang, bukan luar semayang. Artinya mustahak. Dia rangkul dalam bacaan semayang. Kita ada baca, taubat tak baca. Apa sebab? Tak rasa mustahak. Masa bila baca doa jauh pada Dajjal? Dalam tahiyat. Dalam tahiyat akhir. Sebab fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi disunatkan baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjali. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu amalan Nabi yang sunnah. Banyak orang tinggalkan sekarang. Orang dah tak buat lagi. Jadi kita kan, mana yang hafal, terus amal. Yang tak hafal, jangan pula cakap Melayu pula ni kan. Fil alamin naka hamidum majid. Ya Allah, jauhkanlah Dajjal. Batas semayang cakap Melayu. Mana boleh? Jangan cakap Melayu. Jadi, amalkan doa itu. InsyaAllah kan boleh amalkan dah. Yang kedua, selain pada doa, kita baca, amal dan hafal surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ada banyak, 110 ayat. Tak terlarat kita nak bacanya. Yasin 80 lebih pun tak apa nak baca. Jadi kalau tak larat, baca 10 pertama. Ataupun 10 ayat yang kedua pun tak ada masalah. 10 ayat yang terakhir. Sebab kita, Nabi pernah pesan, Man adrakahu minkum falyaqra' alaihi fawatiha suratul kahfi. Siapa-siapa yang nanti bertembung dengan Dajjal, bacakan kepadanya permulaan surah Al-Kahfi. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Jadi 10 ayat pertama kata ulama. Imam Muslim juga ada riwayatkan daripada Abu Darda, Man hafiza 10 ayat min awal suratul Kahfi usima minad Dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat daripada surah Kahfi, dia akan dijaga daripada ujian Dajjal. Jadi amalkanlah. Terutama kepada kaum ibu. Ini kita nak pesan. Kaum ibu paling kena kuat beramal minta jauh pada Dajjal. Apa sebab? Dalam hadis daripada Umar radhiyallahu anhu, yanzilud dajjalu fi hadhihi sabkhati bimirqanati fayakunu aksaru ma yakhruju ilaihi an-nisa. Nabi cerita Dajjal akan turun ke bumi ini dan majoriti pengikutnya adalah wanita. Oh, pelik kita. Apa hak mengikut Dajjal ni orang perempuan? Orang perempuan paling ramai mengikut Dajjal. Orang lelaki macam tuan-tuan barangkali jenis malas ke orang hamba. Aku nak pergi kumpul-kumpul kumul. Jenis tak percaya. Mungkin Dajjal ni esok handsome agaknya. Mungkin rupa dia macam penyanyi K-pop agaknya lah. Sebab kita tengok masa Coldplay datang pun hak minat beri budak perempuan. Minat sangat agaknya lah. Kita tu bukan nak menghina dah, agakkan saja. Begitu teruknya orang perempuan selok bagi nak gerak mengejar Dajjal, sehingga Nabi sebut hatta inna rajula yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthikuha ribata makhafatan an takhruja ilaihi. Begitu teruknya orang perempuan selok nak jumpa Dajjal, hingga kan ketika itu orang lelaki terpaksa balik ke rumah, ikat isteri dia, mak dia, anak perempuan dia, adik-beradik perempuan dia, mak-mak saudara dia. Sebab khawatir mereka akan keluar juga pergi berjumpa dengan Dajjal. Hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad dan ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir. Jadi tuan-tuan, esok lusa gilah kedai hardware ke DIY ke beli rantai besar sikit. Kalau ramai anak perempuan beli banyak sikit rantai. Rantai mah tak payah beli, bazir kamu. Apa beli rantai DIY je kau. Buat benda? Ustaz khabar esok kejar Dajjal. Gitu. Beli gantungkan dinding rumah. Nampak Dajjal keluar esok ikat siap-siap. Gari lagi molek. Kata ngak, dapat mana ajaran begini? Aku dengar ceramah. Ceramah itu sebut dalam tu hadis. Begitu seriusnya. Mereka ni tak tahu apa sebab. Ni bukan menghina orang perempuan.
Kawan perempuan kata, ini nak merendah-rendahkan kaum wanita. Ni kan nasihat. Nasihat agama. Bukan nak mengatakan orang lelaki ni baik sangat. Wallahu alam, mungkin ada riwayat-riwayat yang lain. Tetapi begitulah nak menunjukkan fitnah besar sungguh bila kita dah akhir zaman nanti. Jadi kita bersiaplah untuk menghadapi fitnah akhir zaman itu. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan dan juga kelewatan. Dan moga-moga kita dapat bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini diberkati hendaknya oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjali. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishari ab'idna wa qdi hawaijana fid din wal dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.